Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan sambungan pengajian tafsir Al-Quran setelah sekian lama kita tertangguh disebabkan Covid ni. Dan insya-Allah pada kali ini kita bersiaran secara online, sambungan daripada kuliah yang telah kita adakan beberapa bulan yang agak lama sebelum ni, daripada surah Fussilat, iaitu surah yang ke-41. Kita telah berhenti sebelum ni ayat yang ke-10 ya, dan insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung ayat yang ke-11 surah Fussilat insya-Allah. Surah Fussilat muka surat 477, sambungan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa istawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. Sebelum ni kita telah baca beberapa ayat berkaitan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepada kita, yang boleh kita tengok dengan mata kasar kita sendiri. Kita sebut sebagai dalil akli, dalil yang kita boleh guna dengan akal fikiran kita untuk kita menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenar, dan dalam masa yang sama juga kita nak menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala bukan ilah ataupun bukan Rabb yang sebenar. Jadi di antara dalil yang Allah Subhanahu wa taala, dalil ini maksudnya bukti yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita melalui kitab dia, melalui wahyu Al-Quran ini, yang sentiasa Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut di dalam Al-Quran Karim, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan juga bumi. Mana alam ini semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilah yang sebenar atau Rabb yang sebenar, atau kita katakan Tuhan yang sebenar, tentu sekali berkuasa untuk menciptakan sesuatu. Bagaimana manusia boleh mengatakan boleh mengatakan makhluk-makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, sedangkan makhluk yang dikatakan Tuhan oleh golongan-golongan kufar, golongan-golongan orang kafir itu, tidak pun boleh menciptakan sesuatu pun, sehingga Allah mencabar mereka. Adakah mereka itu boleh mencipta ataupun mereka itu sendiri dicipta? Jadi di antara dalil yang begitu kuat, dalil yang kukuh yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada manusia ini, supaya manusia boleh berfikir dengan akal yang ada pada mereka, iaitu dalil yang berada pada tubuh manusia, dan juga dalil yang berada di luar daripada tubuh manusia, daripada kejadian-kejadian alam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam ayat-ayat yang lain yang berada di tempat lain, di antara perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan juga bumi ini fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari ataupun 6 masa. Jadi dalam ayat yang ke-10 kita telah baca sebelum ni, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Di akhir ayat yang ke-10 itu Allah Subhanahu wa taala sebut sawa'al lis-sa'ilin, sama sahaja kepada mereka yang bertanya. Mereka yang bertanya itu siapa dia? Itu orang-orang Yahudi. Mereka pernah bertanya pada Nabi SAW tentang kejadian langit dan juga bumi. Lalu Nabi SAW telah menceritakan kepada mereka bahawa langit dan juga bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala selama tempoh 6 hari. Apabila
Nabi SAW memberi penjelasan kepada Yahudi tentang kejadian langit dan juga bumi ini dalam tempoh masa 6 hari ataupun 6 masa, maka jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW itu adalah sama dengan jawapan yang ada dalam kitab Bani Israel ataupun kitab Yahudi. Ini membuktikan bahawasanya ajaran Nabi SAW merupakan ajaran yang benar, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi SAW ni adalah ajaran yang benar menepati ajaran kitab yang berada pada Yahudi. Kemudian kita akan sambung. Summa stawa ila sama', kemudian Allah Subhanahu Wa Taala qasad, maksudnya Allah Taala menuju ciptaan dia ini kepada langit. Pertama sekali Allah menciptakan bumi selama 2 hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk-makhluk yang berada di permukaan bumi ni, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada binatang-binatang dan segala makhluk yang ada di permukaan bumi ini untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala cipta selama 2 hari. Kemudian setelah sempurna kejadian bumi dan juga makhluk-makhluk yang berada di permukaan bumi ini semua, maka Allah Subhanahu Wa Taala cipta makhluk yang seterusnya, iaitu langitnya. Summa stawa ila sama', kemudian Allah Taala qasad ataupun menuju ciptaan dia itu kepada langit. Wahya dukhan, hal keadaan langit pada ketika itu masih lagi berada dalam keadaan asap. Asap ni sebahagian ulama tafsir menyebut asap yang seperti wap, maksudnya asap yang berair, asap yang mempunyai air, ataupun kita katakan dalam keadaan wap lah. Jadi hakikat sebenar kita tidak mengetahui, cuma kita menterjemah ataupun menggambarkan ataupun kita menerima daripada lafaz yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dukhan bermaksud asap. Jadi sebelum berlakunya ciptaan langit itu sendiri berada dalam keadaan asap. Kemudian kami qasad kejadian kami itu kepada langit. Wahya dukhan, hal keadaan langit pada ketika itu masih dalam keadaan asap. Faqala laha, lalu kami telah berkata kepada langit. Faqala laha, lalu kami telah berkata kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi, sebab bumi sudah sempurna kejadian dia pada ketika itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada langit dan juga bumi, yang mana langit pada ketika itu masih lagi berada dalam keadaan asap. I'tiya taw'an au karha, patuhlah kepada aku. I'tiya taw'an au karhan, mana patuhlah, mana turutlah arahan aku, perintah aku. Allah perintah kepada langit. Taw'an, hal keadaan sukarela au karhan, ataupun dalam keadaan terpaksa. Allah bagi pilihan kepada langit dan juga bumi ini untuk menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah kepada langit dan juga bumi ini, kata ulama tafsir, iaitu perintah takwini. Mana perintah berbentuk takwini, berbentuk kejadian alam. Allah perintah kepada langit dan juga bumi untuk sesuatu lah daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sunnatullah. Allah perintah kepada langit dan juga bumi ni supaya taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa, kamu kena patuh kepada aku. Jadi arahan ini, kata ulama tafsir, sebenarnya sama juga arahan ini yang Allah berikan kepada manusia. Mana Allah memberikan pilihan kepada manusia ini untuk manusia patuh kepada perintah Allah, sama ada patuh dalam keadaan terpaksa ataupun patuh dalam keadaan sukarela. Sebab itulah sebagian ulama tafsir mengatakan perintah yang Allah Ta'ala perintah kepada langit dan juga bumi ini sebenarnya terdapat persamaan dengan perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada makhluk-makhluk yang berakal ini dari kalangan jin dan juga manusia. Cuma kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam ayat ini supaya manusia ini dapat memahami, bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada langit dan juga bumi, dan Allah Taala cerita bagaimana keadaan langit dan juga bumi ini dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yang telah mengetahui perkara ini, kita sebagai manusia ni, apabila kita tahu tentang keadaan seperti ini, kita kena fikirlah bagaimana keadaan kita pula dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Qalata, kata langit dan juga bumi pada ketika itu apabila Allah memerintahkan mereka ni untuk patuh kepada perintah Allah, sama ada dengan taat dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, maka mereka menjawab ataina ta'in,
Ya, wahai Allah, kami menuruti, kami patuh kepada arahan dan juga perintahmu dalam keadaan sukarela. Ya, bukan dalam keadaan terpaksa. Maknanya kami bersedia untuk mematuhi perintah kamu. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan kepada kita, ya, langit dan juga bumi ni adalah makhluk yang tidak berakal. Ya, sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain yang telah Allah Subhanahu Wa Taala cipta, ya. Makhluk-makhluk yang berada di permukaan bumi ini, kebanyakannya tidak berakal, ya, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada binatang-binatang. Mereka semua ini, ya, telah bila Allah arahkan mereka untuk mematuhi arahan Allah, mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah ceritakan kepada kita. Kalau tidak kita tidak tahu tuan-tuan, ya, keadaan atau peristiwa ini berlaku. Jadi Allah menceritakan kepada kita supaya kita renungkan, supaya kita tadabbur, supaya kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keadaan langit dan juga bumi ketika ini mereka mematuhi perintah Allah. Maknanya mereka bersedia untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan mereka patuh itu bukan dalam keadaan terpaksa, tapi dalam keadaan sukarela. Ya. Jadi kalau sekiranya makhluk yang tidak berakal ini, makhluk yang tidak ada akal, ya, mereka telah menzahirkan kepatuhan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mematuhi perintah Allah dalam keadaan sukarela, ya. Maka pada ketika itu kita makhluk yang berakal ini, bila Allah perintahkan kepada kita, ya, dengan sesuatu perintah syar'i, perintah daripada syariah, sebagai suatu syariat, bahawa kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala, apa yang perlu kita buat. Ya, Allah perintah kepada kita supaya kita supaya kita bersolat, supaya kita mengeluarkan zakat, supaya kita berpuasa, dan juga perintah-perintah Allah yang lain yang banyak lagi dalam Al-Quran, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kita ni makhluk berakal. Jadi bagaimana kita ini mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, adakah kita patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sukarela ataupun dengan terpaksa? Sedangkan Allah ceritakan kepada kita bagaimana bumi dan juga langit ini, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan mereka tidak berakal ini, mereka boleh patuh kepada perintah Allah dalam keadaan sukarela. Maknanya dalam keadaan bersedia untuk patuh. Apa saja arahan Allah, apa saja perintah Allah, mereka sedia untuk patuh. Jadi kita yang berakal ini, kalau kita tidak dapat patuh kepada perintah Allah, bila Allah perintahkan kepada kita, ya, Allah perintah kita pada kita supaya kita bersolat, supaya kita berpuasa, kita tak dapat patuh, ataupun kita patuh dalam keadaan terpaksa, tidak sukarela, tidak dalam keadaan bersedia, maka sebenarnya kita manusia ni yang berakal ini lebih teruk lagi daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, makhluk yang tidak berakal. Jadi kita tidak heranlah kalau di tempat yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala memperjelaskan kepada kita, ya, manusia yang berakal ini keadaan mereka itu lebih sama seperti binatang, mereka itu lebih teruk daripada binatang, seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am, mereka ini sama seperti binatang, balhum adallu, bahkan mereka itu lebih teruk lagi, lebih sesat lagi daripada binatang. Mana binatang-binatang Allah yang telah Allah cipta di permukaan bumi ni, tuan-tuan sekalian, ya, sama ada binatang yang berada di dalam tanah ataupun yang berada di atas tanah, yang bergerak di permukaan bumi, binatang-binatang yang berada di udara, binatang-binatang yang berada di laut sana, mereka semua ini patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa mereka ini sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, tidaklah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini semua, melainkan keadaan mereka itu sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal keadaan mereka itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi, ya, kamu wahai manusia tidak memahami bagaimana mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat-ayat yang telah dibacakan tadi tu, kita dapat melihat bagaimana makhluk-makhluk yang tidak berakal ini, mereka sebenarnya berada dalam keadaan sentiasa mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sukarela. Bukan dalam keadaan terpaksa tak, tetapi dalam keadaan sukarela. Jadi kita sebagai hamba Allah yang berakal ini, Allah memberikan pilihan kepada kita, dan kita janganlah menjadikan diri kita ini lebih teruk lagi daripada makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini semua. Ya.
Kemudian faqadahunna sab'a samawatin fi yawmainin, ya. Lalu kami telah menyempurnakan, sebab dalam ayat yang ke-11 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Subhanahu wa taala pada peringkat permulaan Allah menciptakan langit itu dalam keadaan asap. Ya. Jadi setelah itu Allah bagi tahu faqadahunna, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah mencipta ataupun menjadikan asap, ya, langit yang dalam keadaan asap itu sab'a samawatin, 7 lapisan langit. Ya, 7 lapisan langit yang ada sekarang inilah. Jadi sebelum berlakunya 7 lapisan langit seperti itu, langit itu sudah dalam keadaan asap yang ada air, kata ulama tafsir. Fi yaumain, dalam tempoh 2 hari. Ya. Jadi tempoh ciptaan langit itu tempohnya adalah 2 hari. Mana 2 hari Allah cipta bumi, 2 hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang berada di permukaan bumi, dan 2 hari lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Jadi kesemuanya adalah tempoh 6 hari. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit apa semua ni, wa auha fi kulli sama'in amrha, dan kami telah mewahyukan dan kami telah memerintahkan, kami telah mengarahkan fi kulli sama'in, pada setiap lapisan langit itu, amraha, urusan-urusan tertentu, perkara-perkara yang tertentu. Ya, di dalam hadis Nabi SAW ada menceritakan kepada kita bahawasanya setiap lapisan langit yang Allah Subhanahu wa taala cipta itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Ya, jadi setiap lapisan langit itu dijaga oleh malaikat, dan ada urusan-urusan tertentu yang akan dilakukan oleh malaikat, dan di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala yang kita sebenarnya tidak tahu pun. Ya, Nabi SAW tidak cerita kepada kita dengan detail, Allah Subhanahu wa taala pun tidak menceritakan kepada kita dengan detail, tetapi ada urusan-urusan tertentu daripada pentadbiran Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat lagi maha sempurna. Sebahagiannya Allah ceritakan kepada kita, tetapi bukan kesemuanya. Ya. Jadi sebahagian daripada urusan tersebut kita mengetahui, dan apa yang Allah Taala cerita tu kita tahu, dan apa yang Allah Taala tidak cerita tu maka kita tidak tahu. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita pada setiap lapisan langit yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ada urusan-urusan, ada perkara-perkara yang berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kudrat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan, Allah mentakdirkan secara takwini, dan kita tidak perlu pun mengetahuinya. Tak perlu kita nak mengkaji, nak mengetahui apakah urusan langit yang pertama, malaikat, urusan-urusan malaikat di langit yang pertama, urusan-urusan malaikat di langit yang kedua, ketiga, apa semua itu kita tidak perlu tahu. Walaupun sebahagiannya kita tahu, tapi bukan bermaksud keseluruhannya. Kemudian wazayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami telah memperiasi as-sama'ud dunya, pada langit dunia. Langit dunia itu adalah langit lapisan pertama langit. Allah Subhanahu wa taala cipta langit itu 7 lapisan. Lapisan pertama daripada bumi ini kita sebut sebagai langit dunia. Langit dunia. Langit dunia itu maksudnya lapisan pertama langit. Langit yang kedua, langit yang ketiga itu lebih besar lagi daripada langit dunia. Dan kami telah memperiasi, zayyana itu makna zinah, perhiasan. Makna kami telah memperiasi langit. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut kami memperiasi langit, maka apabila kita memandang langit itu terutamanya pada waktu malam, kita akan tengok keindahan langit. Kita akan nampak dan kita akan dapat melihat dengan mata kasar kita sendiri bagaimana indahnya ciptaan langit tersebut. Pada malam hari, begitu juga pada siang hari sekarang kita dapat melihat bagaimana indahnya ciptaan langit, walaupun kita tengok kosong gitu kan, dengan warna birunya, putih awannya dan sebagainya, tetapi bila kita pandang saja ke langit, kita akan tengok keindahan, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas sana, yang tidak ada makhluk-makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan seperti itu. Bimasabih, dan kami telah memperiasi langit dunia itu bimasabih, dengan bintang-bintang. Masabih ni asal makna adalah misbah, iaitu lampu. Misbahun dalam bahasa Arab maknanya lampu. Jamak dia adalah masabih. Jadi secara zahirnya, secara lafzi kita terjemah ayat ni, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami telah memperiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu. Yang dimaksudkan lampu di sini adalah bintang-bintang yang berada di atas sana,
yang seolah-olah bintang ini bergantungan seperti lampu dalam rumah kita lah. Kita boleh tengok lampu tu dah di rumah kita, tapi lampu di rumah kita ni kita faham, kita boleh, maksudnya kita tahulah bentuknya macam mana apa semua. Ni lampu yang berada di langit sana, yang begitu jauh daripada kita, dan lampu ini berkelip-kelip, bintang ini berkelip-kelip. Jadi keadaan bintang yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta itu yang mengeluarkan cahaya, yang dan cahaya itu berkelip-kelip terusnya. Kemudian pada malam hari kita akan tengok keindahannya, keindahan bintang tersebut. Dan ini berlaku pada waktu malam, dan siang hari ni kita tak nampak bintang lah. Malam hari baru kita nampak kelipan-kelipan bintang tersebut. Dan kita boleh tengok betapa banyaknya bintang yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ahli sains pun mengakui bintang-bintang yang ada di alam ini begitu sekali besar. Kita tengok, kita nampak kecil itu kerana dia berada begitu jauh daripada kita. Sedangkan bintang-bintang yang begitu banyak ni putus sekalian, satu bintang pun menyamai besarnya ataupun lebih besar daripada bumi, apatah lagi bintang yang banyak lagi yang berada di atas sana. Dan kita boleh gambarkan betapa besarnya alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, begitu luas alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bila ahli sains buat kajian tentang bintang ni dan mendapati bintang ini begitu besar terusnya, maka kita dapat memahamilah bagaimana luasnya, besarnya alam ini. Dan ini semua adalah berada di bawah lapisan langit yang pertama. Lapisan langit yang kedua tu kita tak tahu dah. Kita tak tahu dah apa yang berada di atas daripada langit yang pertama, dan di luar daripada kemampuan dan kudrat kita tu sebenarnya untuk kita buat kajian di atas sana. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Apa yang kita dapati sekarang ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa yang boleh dilihat oleh manusia. Allah menyebut bintang, Allah Taala menyebut langit dunia, Allah Taala menyebut angin, apa semua ni adalah perkara-perkara yang berada dekat dengan manusia, yang boleh manusia tengok, manusia rasa, manusia fikir. Adapun di atas daripada langit yang pertama ataupun langit dunia tu kita tidak tahu dah. Tu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa dan mengetahui segala-galanya tentang makhluk ciptaan dia. Kemudian Allah Taala menyebut wa hifza, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada setiap langit itu hifza, mana malaikat-malaikat yang menjaga langit. Mana pada setiap langit itu ada penjaga-penjaga langit yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu malaikat. Cuma di dalam ayat yang lain Allah memperjelaskan kepada kita tu sekalian, Allah adakan penjaga. Hifzah ni maknanya malaikat-malaikat yang menjaga langit. Kita tidak nampak tu sebenarnya. Ini adalah daripada penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beriman kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan kepada kita. Kalau tidak, kita tidak tahu. Inilah kelebihan umat Islam tu sebenarnya, kerana kita diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada wahyu ni banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu sebelum ni, kita dapat mengetahui. Walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita, tetapi perkara ini berlaku kerana diceritakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajar kepada kamu ma lam takunu ta'lamun, sesuatu perkara yang sebelum ni kamu tidak tahu. Memang kita tidak tahu putusnya. Kita tidak tahu pun akan kejadian langit dan juga bumi apa semua ni. Tetapi Allah ceritakan kepada kita sehingga kita dapat mengetahuinya. Jadi kita mengetahui kerana Allah ceritakan kepada kita. Kalau Allah tidak cerita, kita tidak akan tahu. Cuma dalam ayat yang lain, seperti mana dalam surah Jin, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana malaikat-malaikat yang menjaga langit ini, di antara tugas mereka adalah merejam syaitan-syaitan, merejam iblis. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi SAW ada menceritakan kepada kita, iblis ini tuan-tuan sekalian, iblis yang dari kalangan makhluk jin yang jahat ini, mereka cuba menembusi langit, mereka cuba bergerak ke atas sana, menembusi lapisan langit apa semua ni, dan mereka cuba mendengar, yastami'una al-qaul, mereka cuba mendengar
perkataan ataupun perbualan malaikat-malaikat. Hanya untuk mereka mengetahui daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Allah bagi tahu kepada malaikat dan mereka ingin mengetahui, maksud mereka curi-curi dengar. Nabi kata mereka cuba curi-curi untuk mendengar perkataan malaikat ataupun takdir Allah yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Jadi apabila iblis ni mereka cuba nak menembusi langit, maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di langit itu ada penjaga. Di antara tugas penjaga ataupun malaikat, bila saja malaikat mendapati iblis cuba untuk mencuri, maksud mencuri-curi dengar tu lah, curi-curi untuk mendengar ni, maka malaikat akan merejam dengan obor daripada api ni lah, obor api, dengan obor api. Dan apabila kena kepada iblis, maka akan rosaklah kejadian iblis tersebut. Tidak mati tapi rosak, huduh rupa iblis. Dia dalam keadaan mukanya sudah huduh pun, bertambah huduh lagi lah muka iblis tersebut, kejadian iblis. Zalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu daripada takdir, daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Semua ini berlaku daripada takdir Allah, daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir daripada Allah yang maha perkasa, yang tidak boleh dikalahkan. Zat Allah satu zat yang tidak boleh dikalahkan oleh makhluk-makhluk ciptaan dia. Al-Alim, lagi maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala terhadap takdir dia. Allah maha mengetahui daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kenapa Allah mentakdirkan seperti itu, Allah maha mengetahui. Jadi kita tidak perlu persoalkan kenapa ada 7 lapisan langit, kenapa tidak satu saja langit, kenapa tidak 2 langit, kenapa tidak lebih daripada 7. Itu bukan tugas kita untuk mempersoalkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab apa yang Allah takdirkan kepada kita itu daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu Allah yang maha sempurna. Jadi beberapa ayat ni, daripada ayat pertama sehingga ayat ke-12, Nabi SAW telah membacakan kepada golongan musyrikin. Asal ni ayat-ayat tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan oleh Nabi SAW kepada golongan musyrikin. Nabi SAW cerita kepada golongan musyrikin, supaya golongan musyrikin Mekah ini, tuan-tuan sekalian, mereka dapat menerima sembahan mereka, pemujaan mereka hanya Allah sahaja, bukan berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka puja tersebut. Maknanya ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW ini merupakan bukti ataupun ayat yang menyeru golongan musyrikin itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud Quran diturunkan. Allah turunkan Quran ini untuk menyeru semua manusia ini supaya semua manusia dapat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma menjadi masalah sebahagian daripada manusia ini, tuan-tuan sekalian, oleh kerana menjadi resam mereka. Bila mereka lahir ke dunia ini, mereka tengok ayah mereka, datuk mereka menyembah berhala, moyang mereka menyembah berhala, melakukan amalan-amalan syirik, pemujaan ni, dan apa yang dilakukan oleh mereka itu memberi kesan kepada mereka. Jadi adat resam ini yang menjadi hijab kepada mereka ini untuk menerima ajaran tauhid. Bila Nabi SAW menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan fahaman syirik ataupun amalan syirik, mereka berasa satu kepelikan, mereka berasa satu perkara yang tak masuk akal, kerana apa yang diseru oleh Nabi SAW itu tidak pernah diajar oleh datuk nenek mereka sebelum ini. Ma wajadna alaihi fi millati abaina al-awwalin, mereka sebut dalam ayat yang lain, kami tidak mendapati pun wahai Muhammad apa yang ajaran kamu yang kamu ajar kami ini, yang kamu seru kami ini, yang kamu ajak kami ini terdapat di dalam ajaran datuk nenek kami sebelum ni. Mana mereka telah golongan musyrikin ini, tuan-tuan sekalian, mereka telah agama mereka berpaksikan, berpandukan kepada datuk nenek mereka sebelum ni. Mereka dibesarkan dalam keadaan ajaran datuk nenek mereka sebelum ni.
Bila Nabi SAW membawakan kepada mereka ajaran wahyu dan ajaran tersebut bercanggah dengan ajaran datuk nenek mereka, maka mereka menjadikan ajaran datuk nenek mereka itu sebagai satu panduan dalam agama. Dalam mereka beragama. Mereka beragama itu panduan mereka adalah datuk nenek mereka. Sekiranya didapati ajaran Nabi SAW itu bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh datuk nenek mereka sebelum ni, maka mereka mengatakan ajaran Nabi itu salah. Bila Nabi SAW menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan datuk nenek mereka sebelum ini tidak pernah mengajar kepada mereka ajaran tauhid, maka mereka mengatakan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu tidak betul. Ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah salah. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekaan daripada Nabi SAW. Itu hakikatnya. Tapi mereka ini tidak dapat menerima, ajaran Nabi SAW kerana mereka mendapati ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu tidak sama dengan ajaran datuk nenek mereka. Sebenarnya banyak perkara lagi lah. Sebenarnya banyak sebab lagi yang menyebabkan mereka ini tidak dapat menerima ajaran Nabi SAW. Dan kesemuanya Allah Ta'ala cerita dalam Quran lah. Cuma salah satunya adalah apa yang saya sebut tadi, kerana ajaran Nabi SAW itu tidak menyamai dengan ajaran datuk nenek mereka. Dan mereka juga merasa pelik lah apabila Allah mengutuskan kepada mereka Nabi itu dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia. Mereka tak dapat terima macam mana manusia seperti kami ini, seperti kita semua ni lah, tiba-tiba menjadi Rasul, menjadi Nabi dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW membacakan kepada mereka ayat-ayat yang begitu padulah, yang begitu tuntas, begitu padu, sebagai bukti dan dalil di atas ajaran tauhid, maksudnya ayat tersebut kalau kita fahamlah dalam bahasa Arab ni, mana tidak boleh dicanggah lagi, tidak boleh dinafikan lagi. Apabila Nabi SAW menceritakan tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, membuktikan Allah Ta'ala telah cipta segala-galanya, Allah telah buat segala-galanya, Allah telah mentadbir urus semua makhluk ni tuan-tuan sekalian, dalam masa yang sama, ayat tersebut menafikan sembahan-sembahan yang mereka sembah, mereka puja itu tidak dapat pun berbuat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah lakukan. Jadi kalau mereka masih berdegil setelah mana disampaikan kepada mereka ini ayat yang jelas dan juga nyata untuk membuktikan ajaran tauhid, apa berlaku? Ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa in a'radu, sekiranya mereka berpaling, mana masih lagi tidak mahu menerima, apabila didatangkan bukti yang jelas dan juga nyata menyeru mereka kepada ajaran tauhid. Ada bukti, sebab ini kehebatan ajaran Rasulullah SAW. Ini kehebatan ajaran tauhid itu sebenarnya ada bukti, ada dalil. Nabi SAW tidak menyeru golongan musyrikin itu dengan seruan yang kosong. Tidak. Nabi SAW menyeru mereka dengan seruan yang ada bukti, ada dalil. Dan bukti dalil ini tuan-tuan sekalian sebagai untuk menguatkan lagi ajaran Rasulullah SAW. Tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya saya mendakwa sesuatu dakwaan, jadi pada peringkat dakwaan itu sebenarnya semua orang boleh mendakwa kan. Contoh saya kata saya seorang doktor, saya mendakwa saya sebagai seorang doktor. Mungkin di kalangan tuan-tuan bila dengar kata saya sebagai seorang doktor, mungkin ada di kalangan tuan-tuan tu akan kata ya ke, betul ke, mana tidak percaya. Jadi pada dakwaan itu menimbulkan lagi keraguan, maksud menimbulkan lagi tanda tanya. Tetapi di atas dakwaan tersebut kita datangkan bukti. Bila saya mendakwa saya sebagai seorang doktor, saya akan buktikan, saya akan keluarkan dalil, saya akan keluarkan bukti apa yang menyokong di atas dakwaan tersebut. Sokongan terhadap dakwaan itu kita panggil dalil. Nabi SAW mendakwa la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah Ta'ala saja. Dalil dia, bukti dia ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Begitu juga saya mendakwa saya sebagai seorang doktor. Dalilnya, buktinya, saya tunjuk saya punya sertifikat, saya tunjuk saya punya sijil, saya tunjuk dengan nama saya, dengan nombor IC saya, dengan tempat saya belajar, dengan madah, dengan subjek-subjek yang saya pernah belajar, pencapaian saya, dan takdir yang saya dapat, maksudnya markah yang saya dapat semua.
Jadi saya pertama saya kemukakan sijil saya sebagai dulu saya pernah belajar dalam bidang perubatan contohnya. Okey. Jadi bila didatangkan bukti, sedikit kekeliruan sudah hilang, sedikit keraguan sudah hilang. Ya. Kemudian mungkin masih ada lagi ragu-ragu di kalangan sebahagian daripada tuan-tuan apabila saya kata saya sebagai seorang doktor dan saya kemukakan sertifikat, sebab dia kata sertifikat ni mungkin orang boleh reka, orang boleh cipta. Saya tunjuk bukti yang kedua bahawa saya ada sebuah klinik. Ya. Saya ada klinik, saya tunjuk pada tuan-tuan saya ada klinik saya sendiri. Dengan klinik tu nama saya apa semua. Ya. Klinik Ustaz Khairullah contohnya. Saya tunjuk ini bukti saya sebagai seorang doktor. Ya. Jadi apabila ditunjukkan klinik, mungkin sebahagian daripada tuan-tuan bila tengok saya sini ada klinik, maka tuan-tuan sudah percaya. Tapi mungkin ada juga sebahagian daripada tuan-tuan ini masih lagi tidak percaya. Kata mungkin ya Ustaz Khairullah ni boleh letak je nama dia kan, orang lain bekerja. Ya, klinik atas nama dia tapi orang lain bekerja. Saya tunjuk pula bukti yang ketiga, ya, bahawasanya saya sendiri bekerja sebagai seorang doktor. Ya, saya pakai pakaian doktor, saya pergi klinik dan saya jumpa dengan pesakit saya memberi ubat kepada pesakit saya melakukan pembedahan kepada pesakit saya dan pembedahan itu berjaya. Saya ada staff saya sendiri, saya ada nurse saya. Jadi ini semua adalah dalil bukti yang saya kemukakan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih lagi tidak mahu menerima, tengok. Setelah mana saya datangkan bukti, sedangkan bukti-bukti itu semua adalah untuk menolak keraguan. Bila saya datangkan satu persatu bukti tersebut, sepatutnya tuan-tuan tidak boleh ragu lagi. Tidak boleh menolak lagi. Kalau masih lagi menolak, maksudnya penolakan tuan-tuan di atas kedegilan. Jadi di sini maksudnya fa in a'radu, sekiranya mereka masih lagi membantah, masih lagi menolak setelah mana didatangkan dalil kepada mereka. Jadi menolak dakwaan tauhid, ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dalil, tuan-tuan, ini bahaya. Ini bahaya. Cukup bahaya. Kenapa? Sebab penolakan tauhid setelah mana didatangkan dalil, natijahnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya sekiranya masih menolak la ilaha illallah setelah mana Allah buktikan dia saja sebagai ilah. Kalau menolak tanpa bukti, tak apa lagi. Maksudnya Nabi menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah tapi tidak ada bukti. Apa bukti? Allah sahaja sebagai Tuhan. Manusia kata selain daripada Allah pun banyak lagi Tuhan. Hindu kata ini Tuhan dia, Buddha kata ini Tuhan dia, Kristian kata Tuhan tu banyak, bukan satu je. Sedangkan Nabi SAW mengatakan kepada kita, ilah yang sebenar, Rabb yang sebenar adalah satu saja. Selain daripada Allah itu bukan Rabb yang sebenar, bukan ilah yang sebenar. Dan Nabi SAW datangkan bukti. Jadi setelah mana didatangkan bukti manusia masih menolak, ini cukup bahaya. Oleh kerana itulah Nabi SAW dalam ayat yang ke-13 ini, Nabi SAW bacakan kepada mereka, fa in a'radu, sekiranya mereka masih membantah, masih menolak, ya, seruan tauhid, ya, seruan la ilaha illallah, ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi SAW, ya, supaya katakan kepada mereka, faqul, bagi tahu kepada golongan musyrikin itu, musyrikin dan sesiapa sahaja, ya, anzartukum, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, anzartukum, aku memberi peringatan kepada kamu wahai musyrikin, sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Azab sa'iqah ni kita terjemah sebagai azab, ya. Sa'iqah ni sebenarnya banyak tafsiran dia. Sebahagian mufassir mengatakan sa'iqah itu adalah gempa bumi, yang telah menimpa kaum 'Ad dan juga kaum Samud. Sebahagian di tempat yang lain Allah Taala menyebut pekikan suara malaikat. Ya, sa'iqah itu sebagai satu bunyi yang begitu kuat keluar daripada suara malaikat yang memutuskan, ya, tali jantung mereka, ya, menyebabkan mereka tu mati sekaligus. Dan sa'iqah ini juga adalah satu azab yang Allah Taala timpakan. Jadi kita terjemah sa'iqah di sini dengan makna azab, walaupun terdapat tafsiran-tafsiran yang lain ataupun makna-makna yang lain di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain itu maksudnya di dalam surah-surah yang lain yang Allah Taala ceritakan berkaitan dengan kaum 'Ad dan kaum Samud. Jadi Nabi SAW membacakan kepada mereka, Nabi bagi tahu kepada mereka, aku memberi peringatan kepada kamu azab, ya, azab
yang akan menimpa kamu, yang mana azab tersebut sama dengan azab yang telah menimpa kaum Ad dan juga kaum Samud. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab keadaan musyrikin, musyrikin Mekah ketika mana Nabi SAW membacakan ayat tauhid kepada mereka ini, tuan-tuan, keadaan mereka sama seperti mana kaum Ad dan kaum Samud sebelum ni. Di mana kaum Ad, Nabi Hud AS, kaum Samud, Nabi Saleh AS diutuskan kepada mereka, kedua-dua Nabi ini juga menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tetap berdegil tidak mahu menerima seruan tauhid tersebut. Jadi Allah timpakan kepada mereka azab yang begitu dahsyat daripada langit, daripada bumi, daripada bawah, daripada atas, menimpa mereka sehingga mati semua mereka ini. Sehingga matilah bergelimpangan mereka semua ini. Jadi azab ni diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain dan disampaikan oleh Nabi SAW kepada golongan musyrikin Mekah, supaya musyrikin Mekah ini tidak bersikap sama seperti mana kaum Ad, kaum Samud terdahulu. Di mana kaum Ad dan kaum Samud ini mereka telah dengar ayat Allah, menyuruh mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, telah mendengar dalil-dalil dan bukti daripada Nabi mereka supaya mendapat mentauhidkan Allah, masih lagi berdegil. Sekiranya golongan musyrikin masih berdegil apabila didatangkan dalil dan juga bukti itu, maka ingat, akan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang sama yang akan menimpa mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya walaupun ayat ni ditujukan kepada golongan musyrikin, sebenarnya secara tidak langsung musyrikin ni mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah mati lama dah. Yang baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini adalah kita, kita umat akhir zaman dah, kita yang masih hidup, yang belum jumpa dengan Allah, yang belum meninggal dunia lagi. Kita, jadi ayat yang kita baca ni walaupun dituju kepada golongan musyrikin, tapi memberi peringatan kepada kita, supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi tahu berkali-kali itu sekalian, la ilaha illallah adalah seruan utama Al-Quran Al-Karim. Tauhid ini adalah utama, ajaran utama Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan utama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan wahyu, wahyu Quran kepada manusia supaya dibaca oleh manusia, supaya manusia dapat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah semata-mata, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menyebabkan mereka ini syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi didatangkan dalil dan juga bukti yang begitu banyak dalam Quran ini, untuk menyeru manusia ini supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sesekali syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana syirik ini tidak ada keampunan bagi manusia dan boleh menyebabkan manusia ini kekal dalam neraka Jahannam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada dosa syirik ini. Ini maksud sebenar ayat yang menceritakan tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca dalam surah Fussilat ini, dan juga dalam surah-surah yang lain yang begitu banyak. Semua ayat Al-Quran berkaitan dengan kudrat Allah, berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mensabitkan ajaran tauhid, untuk mensabitkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk mensabitkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang boleh diseru dan juga dipuja oleh manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memilih kita semua dari kalangan hamba-hamba yang sentiasa selamat akidahnya, sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar ini saja untuk pertemuan kali ini dalam pengajian tafsir Al-Quran surah Fussilat, dan kita berhenti pada ayat yang ke-13 insya-Allah pada malam ni. Dan insya-Allah sekiranya diberi kesempatan untuk akan datang ni, kita akan teruskan sambungan ayat yang ke-14 surah Fussilat insya-Allah. Sekian sahaja tuan-tuan sekalian untuk kali ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf dari tuan-tuan sekalian. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.